Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Indah Miri Haji Marasan selaku moderator kita pada petang ini. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua uh, penonton yang sedang menyaksikan webinar pada petang ini. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya kepada anda semua. Nama saya Cikgu Sheila. Saya bertugas di Sekolah Kebangsaan Bangau-Bangau Semporna Sabah sebagai guru perpustakaan dan media. Untuk slot yang kedua pada petang ini, saya akan berkongsi kepada anda semua tentang penggunaan sistem otomasi di pusat sumber sekolah, khususnya di pusat sumber sekolah tempat saya bertugas lah di Sekolah Kebangsaan Bangau-Bangau Semporna. Okey, melalui perkongsian saya pada petang ini diharapkan agar uh, dapat memberikan sedikit maklumat kepada rakan-rakan GPM khususnya di daerah Semporna maupun di luar daerah Semporna di mana saja anda berada di seluruh Sabah, di seluruh Malaysia, kepada GPM yang belum lagi beralih kepada penggunaan sistem otomasi, harapnya agar perkongsian saya pada petang ini memberi manfaatlah untuk kita sama-sama bertukar dari sistem manual kepada sistem otomasi pusat sumber sekolah. Baik, bagi rakan-rakan GPM ataupun penyelaras pusat sumber yang sudah dan sedang menggunakan sistem otomasi di pusat sumber masing-masing, okey, bolehlah bantu saya type di ruangan komen apa sistem otomasi yang rakan-rakan gunakan di pusat sumber masing-masing, okey, dan nyatakan kebaikan sistem otomasi tersebut. Okey, untuk kita bantu rakan-rakan GPM kita yang lain itu mendapatkan maklumat dan menentukan apakah sistem otomasi yang sesuai dengan pusat sumber masing-masing, okey, dan apakah sistem otomasi yang mereka akan gunakan kelak, okey. Type di ruangan komen apa jenis sistem otomasi yang rakan-rakan gunakan dan kebaikannya. Secara ringkasnya, perkongsian saya pada petang ini terbagi kepada 4 bahagian, iaitu pengenalan, demo sistem otomasi, perbandingan antara sistem otomasi dan sistem manual, dan juga penutup. Baiklah, sebenarnya situasi dalam gambar ini adalah apa yang saya alami semasa mula-mula mendapat tugasan sebagai penyelaras pusat sumber sekolah dan seterusnya guru perpustakaan dan media, di mana pada waktu itu saya baru sahaja posting di sekolah sekarang ini dan telah mendapat jawatan ataupun tugasan sebagai penyelaras pusat sumber sekolah. Okey. Pada waktu itu terdapat banyak buku yang belum direkod, okey, dengan sistem sirkulasi yang tidak sistematik, okey, dengan sistem perfilan yang tidak lengkap. Okey, saya tidak sekali-kali menyalahkan guru sebelum ini kerana kita faham kekangan setiap orang, okey. Tetapi inilah situasi sebenar yang saya hadapi. Okey, lambakan buku yang belum berekod. Okay, dan saya percaya rakan-rakan GPM yang lain juga menghadapi masalah yang sama seperti saya. Itu masalah buku yang banyak sangat belum rekod menyebabkan buku-buku ini tidak dapat digunakan lah oleh murid-murid. Kerana selagi kita tidak rekod, kita tidak boleh keluarkan buku ini untuk kegunaan murid. Okey, apa sebenarnya masalah-masalah sistem manual biasa? Okay, yang pertama ialah pengkatalogan, iaitu berkait dengan pengemaskinian buku rekod perolehan. Okey, apabila kita menghadapi masalah dalam mengemaskini buku rekod perolehan, okey, kemudian akan menyebabkan berlakunya tunggakan dalam pengkatalogan buku dan BBM. Okey. Seterusnya juga sistem manual ini menyebabkan pengguna pusat sumber tidak dapat mengesan dengan cepat dan tepat koleksi
pusat sumber sekolah. Okay. Kemudian masalah sirkulasi. Okay. Masalah sirkulasi di mana peminjam yang lambat memulangkan buku, kita tidak dapat ingatkan dengan cepat kerana kerja-kerja mengenal pasti mereka ini mengambil masa yang agak lama. Okey? Dan kesemua kekangan ini akan menyebab berlakunya gangguan dalam sistem pengurusan kita di pusat sumber sekolah. Okey. Apabila berlakunya dua masalah ini iaitu pengkatalogan dan masalah sistem sirkulasi membuatkan saya berfikir lama ya. Saya mengambil masa yang lama untuk mengambil langkah untuk meminimumkan masalah ini. Okey. Setelah beberapa masa berlalu, selepas saya membuat pembacaan, bertanya dengan orang lain, okey, bertanya dengan rakan-rakan, berbincang dengan pentadbir, maka saya mengambil langkah penyelesaian untuk membuat pengautomasian pusat sumber sekolah. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan sistem otomasi? Okay, sistem otomasi ini ialah penggunaan komputer untuk melaksanakan operasi-operasi asas pemprosesan bahan koleksi serta fungsi sirkulasi. Okay, pengautomasian pusat sumber ini berlaku apabila wujudnya proses mengintegrasikan teknologi maklumat dan komputer dengan sumber pengurusan dan pentadbiran pusat sumber sekolah. Baik, apa matlamat utama dalam pengautomasian pusat sumber sekolah? Sudah semestinya kita ingin menaik taraf pusat sumber sekolah dari sistem tradisional kepada pusat sumber berelektronik. Okay, supaya dapat memainkan peranan dalam mempertingkatkan peranan yang lebih berkesan demi mencapai kecemerlangan sekolah. Dan apa pula objektif dalam pengautomasian pusat sumber sekolah? Okay, yang pertama, sudah semestinya kita ingin meningkatkan kecekapan sistem pengurusan organisasi bahan pusat sumber dari segi perolehan bahan yang utama, pengkatalogan, sirkulasi ni ialah peminjaman dan pemulangan bahan dan perkhidmatan pengguna. Okay. Seterusnya kita ingin meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran dan pengurusan pusat sumber. Okey, kemudian kita ingin menggalakkan perkembangan literasi komputer dan teknologi maklumat di dalam kalangan kaki tangan sekolah dan warga sekolah. Okey, dan yang terakhir, kita ingin memudahkan urusan mengakses maklumat ataupun data koleksi yang terdapat di dalam pusat sumber sekolah. Sebenarnya terdapat pelbagai jenis sistem otomasi yang kita boleh dapati di pasaran. Antara yang kita selalu dengar itu ialah Eslip, di Kutub Kana, PS Central, Easy PSS dan sebenarnya ada banyak lagi sistem otomasi. Okey. Sistem otomasi yang menjadi pilihan kami di Pusat Sumber SK Bangau Bangau ialah Easy PSS. Okey. Kenapa kami memilih sistem Easy PSS ini? Okey, adalah kerana ciri-ciri yang terdapat pada sistem ini. Yang pertama, mempercepatkan proses peminjaman dan pemulangan buku ataupun bahan. Seterusnya, daftar buku dengan menggunakan bank data di mana memudahkan kita untuk mendaftar buku. Okay, seterusnya, sistem carian buku yang sudah didaftar. Maksudnya apabila ada orang lain yang telah mendaftar buku tersebut dan apabila kita ingin mendaftar buku yang sama, okay, buku tersebut, maklumat buku tersebut sudah ada di dalam sistem carian Easy PSS ini. Okay, jadi ini memang memudahkan kita untuk merekod buku-buku baru di pusat sumber. Seterusnya, sistem ini juga mampu menyimpan rekod bacaan murid, kemudian menjana kod bar buku dan kad ahli yang boleh dicetak pada kertas A4 sangat mudah. Sistem ini juga mampu menjana pelbagai jenis laporan. Okay, dan yang paling utama, sebab paling utama kami menggunakan sistem Easy PSS ini ialah kerana sistem ini menggunakan sistem offline sepenuhnya, mana tidak memerlukan sambungan internet untuk mengoperasikan sistem Easy PSS.
Inilah dia sistem otomasi yang menjadi pilihan Pusat Sumber SK Bangau-Bangau, iaitu sistem otomasi Easy PSS. Untuk masuk ke dalam sistem ini, sudah semestinya lah kita perlu set username dan password agar tidak sewenang-wenangnya diakses oleh sesiapa sahaja kerana kita ingin menjaga data yang telah direkod di dalam sistem ini. Okay, ini rupa sistem ini setelah kita login. Okay, bahagian ini kita boleh letak logo sekolah masing-masing lah. Okay, bahagian tepi-tepi itu ada butang-butang yang punya fungsi sendiri. Contohnya sirkulasi, enjin carian, daftar ahli, daftar bahan, laporan, tetapan dan penjana barcode. Yang pertama sekali, butang sirkulasi akan memaparkan pinjaman pukal. Okay. Rekod murid dan bahan yang dipinjam. Kemudian senarai murid yang telah lewat mengembalikan buku yang dipinjam. Okay. Kita tidak perlu susah-susah cari. Sistem ini akan jana sendiri. Okay. Untuk peminjaman bahan buku, kita hanya perlu scan ataupun imbas kad ahli. Ya, sebagai contoh pada paparan ini, murid bernama Ahmad Hafizuddin ini ingin meminjam sebuah buku. Okay, jadi kita scan barcode buku dan klik pinjam, kemudian terpaparlah peminjaman berjaya. Okay, semudah itu sahaja. Untuk pemulangan pula, sama juga scan kad ahli dan klik pada senarai bahan yang dipinjam, kemudian tekan pemulangan. Okay. Untuk enjin carian pula, kita boleh mencari data mengikut kategori penulis, tajuk bahan ataupun kod bahan. Okay, seterusnya untuk butang daftar ialah untuk kita mendaftar ahli lah, terutamanya murid agar mereka dapat meminjam bahan di pusat sumber sekolah. Untuk daftar mudah sahaja kita klik pada kumpulan dan pilih data Excel APDM yang kita mahu turun daripada portal APDM. Sebagai contoh, saya ambil data kelas 4 Elite. Okay, kita klik dan tunggu sehingga data terpapar pada ruangan tersebut. Okay. Agak lama kerana ini melibatkan data yang besar ataupun pukal untuk satu kelas. Maksudnya untuk semua murid di dalam kelas tersebut. Okay, kita tunggu sampai nama itu terpapar. Okay, apabila terpapar nama, kita semak dahulu nama-nama tersebut. Okay, kemudian baru kita klik daftar. Klik pada senarai ahli untuk pastikan pendaftaran sebentar tadi itu berjaya. Okay. Selain itu kita juga boleh masukkan gambar lah ke dalam sistem ini agar kad ahli murid itu lebih menarik dan untuk elakkan salah guna kad orang lain sewaktu murid meminjam buku di pusat sumber sekolah. Okay, contohnya saya ambil contoh ini kelas 4 Amanah. Okay, ini adalah senarai nama mereka dan juga gambar mereka masing-masing. Apabila kita print nanti, gambar ini akan terpapar di kad ahli, pada kad ahli tersebut. Sekiranya murid naik kelas pada tahun berikutnya, kita hanya perlu klik pada butang naik kelas dan sistem akan automatik mengubah data kelas murid tersebut. Untuk daftar bahan pula, kita klik saja pada bahagian daftar itu. Okay, kemudian borang seperti ini akan muncul. Terdapat 3 butang untuk kita mendaftar bahan buku ke dalam sistem ini, iaitu melalui senarai bahan, bank data dan ISBN online. Okay, untuk mendaftar buku ini lebih mudah untuk menggunakan ISBN online lah bagi saya kerana data itu sudah ada. Okay. Kita klik saja butang ISBN online itu, kemudian masukkan atau lebih mudah kita scan sahaja barcode menggunakan scanner barcode ISBN yang biasanya terletak di bahagian belakang buku. Okay. Kemudian kita tekan cari.
dan tunggu sehingga maklumat buku tersebut terpapar pada borang tersebut. Okey, apabila terpaparnya maklumat tersebut, kita klik OK dan tinggal kita lengkapkan sahaja lagi bahagian tempat terbitan, sumber, harga dan bahasa. Okey, letak harga. Harga ini penting ya untuk proses penggantian buku apabila murid merosakkan atau menghilangkan buku. Okey, kemudian kita tekan daftar. Kita boleh semak buku yang telah kita daftar itu di bahagian senarai bahan. Klik senarai bahan dan semak semula buku yang kita telah key in sebentar tadi. Okay. Kita juga boleh menggunakan bank data untuk mendaftar bahan buku. Klik pada butang bank data kemudian type tajuk buku. Contoh saya type misteri. Okay. Jadi sistem akan keluarkan senarai buku yang ada tajuk berkaitan kata kunci misteri yang telah di-type sebentar tadi. Seterusnya kita klik saja pada tajuk. Okay. Lengkapkan maklumat yang lain dan tekan daftar. Okay. Sekiranya buku tidak terdapat pada data sistem ini, kita boleh isilah maklumat buku tersebut pada borang ini mengikut perkara-perkara yang diminta di dalam borang tersebut. Dan kemudian kita tekan daftar. Okey, untuk bahagian laporan, sistem ini membantu kita melihat analisis. Contohnya analisis bahan, okey, nilam, buku. Okey, contoh sekarang ini ialah analisis buku, maka terpaparlah analisis buku yang telah di-key in ke dalam sistem mengikut jenis buku. Kita boleh lihatlah jenis buku apa yang kurang, jenis buku apa yang telah banyak di pusat sumber sekolah. Kita juga boleh melihat analisis peminjaman buku mengikut bulan dan kategori. Okay. Ini dia analisis peminjaman. Okay, mengikut kategori lah, guru, murid dan juga mengikut bulan. Okay, seterusnya perkara yang paling mustahak, iaitu buku perolehan. Okay, buku perolehan, untuk lihat buku perolehan, kita klik pada butang buku perolehan. Kemudian sistem akan paparkanlah maklumat buku yang telah kita key in selama ini. Okay, kita boleh semak satu-satu. Mudah sebenarnya untuk kita semak melalui sistem ini ya. Berbanding kalau kita guna sistem manual, agak susah lah untuk kita semak semula. Okay, kalau yang ini kita klik-klik sahaja kemudian semak. Dan kita pun boleh mencetak maklumat tersebutlah. Ya, sistem ini juga menyediakan analisis nilam mengikut individu, murid dan juga rumusan nilam sekolah. Berdasarkan aktiviti sirkulasi murid lah. Okay. Kita boleh gabungkanlah data nilam ini dengan data nilam yang murid buat di luar daripada pusat sumber. Contohnya dalam kelas ataupun di rumah. Okay. Guru-guru kelas boleh gabungkan data nilam ini sebelum hantar kepada penyelaras nilam dan seterusnya ke unit sumber teknologi. Okay, butang barcode pula berfungsi untuk menjana barcode kad ahli. Contohnya seperti dalam paparan ini. Kita pilih senarai nama murid dan pilih template sama ada kita pilih yang menegak ataupun melintang. Inilah dia kad ahli yang telah dijana menggunakan sistem ini. Okay, kita boleh print, gunting dan edarkan kepada guru kelas untuk diserahkan kepada murid agar murid dapat meminjam buku di pusat sumber sekolah. Bagi barcode bahan pula, klik pada bahan, pilih tajuk bahan, kemudian klik pada tulang buku. Okay. Okay, kita boleh cetak
tulang buku ini di kertas 3 untuk kita label pada bahagian tulang buku. Tidak perlu lagi kita tulis satu per satu. Hanya cetak dari sistem ini. Begitu juga dengan barcode buku. Okey, kita boleh jana. Okey, dan kemudian kita print dan lekat sahaja pada buku. Semudah itu sahaja rakan-rakan. Okey, sistem ini memang memudahkanlah bagi saya untuk perekodan buku, untuk pelabelan tulang buku. Okey. Ini contoh buku yang telah key in dan siap, tinggal kita lekat sahaja tulang buku dan barcode. Baik, seterusnya kita akan melihat perbandingan antara sistem otomasi dan juga penggunaan sistem manual di pusat sumber sekolah lah. Okey, kita akan lihat dari berbagai aspek dan semestinya pilihan memang di tangan anda, sama ada anda ingin terus menggunakan sistem manual ataupun beralih kepada penggunaan sistem otomasi di pusat sumber sekolah. Baik, kita lihat dari aspek masa. Okay, masa yang diperlukan untuk memproses buku dan bahan jika kita menggunakan sistem manual, memang kita mengambil masa yang agak lama untuk memproses buku dan bahan tersebut. Okay, dibandingkan jika kita menggunakan sistem otomasi, lebih cepat. Okay. Seterusnya dari aspek proses sirkulasi, iaitu pinjaman bahan, pemulangan bahan, okay, tempahan dan memperbaharui kad ahli misalnya. Okay, kalau kita guna sistem manual memang lambat, okay, kerana kita kena buat satu-satu, kena buat by hand. Okay. Kalau kita guna sistem otomasi pula lebih cepat dan sebenarnya lebih ramai murid yang berpeluang untuk meminjam bahan di pusat sumber sekolah, terutamanya pada waktu rehat. Okay, pada waktu rehat yang singkat itu, jika kita menggunakan sistem otomasi, lebih ramai murid yang berpeluang untuk meminjam bahan ataupun buku di pusat sumber sekolah. Kemudian dari aspek penyediaan label, terutama sekali tulang tepi dan juga barcode. Okay. Penyediaan tulang tepi, kalau secara manual, mau tidak mau memang kita kena tulis guna tangan satu-satu buku. Okay. Berbanding kalau kita guna sistem otomasi, kita boleh terus cetak seperti yang saya tunjukkan sebentar tadi. Okay, di mana tulang tepi buku itu kita hanya perlu jana dari sistem tersebut dan kita lekat pada bahagian tulang buku. Baiklah, sebelum saya mengundur diri, rakan-rakan yang berkelapangan bolehlah subscribe YouTube channel Pusat Sumber SK Bangau-Bangau, kerana selepas ini insya-Allah sekiranya saya berkelapangan juga, saya akan memuat naiklah perkongsian tentang sistem otomasi yang digunakan di Pusat Sumber SK Bangau-Bangau. Saya akan memuat naik tips, okay? Jadi jangan lupa subscribe YouTube channel Pusat Sumber SK Bangau-Bangau sempurna. Okay. Dengan itu saya serahkan semula kepada moderator kita.